Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nak Manap. Saya Mim Alif W.I. Mawi. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Dan nakkawin.com adalah sebuah portal e-pemasaran yang bersangkutan dengan semua perkhidmatan dan juga produk-produk bersangkutan dengan majlis walimah orang kita. Nak mak andam, Nak fotografer nak kompang, ataupun nak DJ, boleh terus lungsuri di laman website mereka www.nakkawin.com, ataupun boleh saja lungsuri laman Facebook ataupun Instagram mereka di Nak Kahwin SG. Dan selain daripada itu juga kita berkolaborasi bersama seorang pakar konsultan keuangan Sultan, iaitu Hans Edzra. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh saja lungsuri laman IG beliau iaitu @HansEdzra, ataupun boleh hubungi beliau 90285690285600. Assalamualaikum buat kali keempat. Aku rasa relief sangat. Asal Dah dapat, we finally managed to sort out the technical issues that 1 jam tu. One thing about sound ataupun AV ni, kita ada even the slightest apa kata orang tu, technical difficulty it affects the whole thing. Betul. So kita nak kena make sure everything is correct, then boleh kita lanjutkan. Dan kita kembali di minggu ini dengan bersama seorang anak watan. Tapi sebelum tu aku nak address sikit. Kalau kau nampak kan dia background macam lain sikit. Malam ni kita buat live bukan dekat studio, buat recording bukan dekat studio, tapi kita berada di Woodlands, Utara Singapura, bukan selatan. Utara Singapura, di Woodlands, rumah tuan rumah kita. Tamu kita pada malam ni. Tetamu, tapi kita tetamu. Kita tetamu. Dia orang rumah. Kita orang rumah, dia tetamu. Dia kira tuan rumah, tapi kita kalau ikut podcast kita tuan rumah. Tu lah. Tapi kalau ikut rumah dia tuan rumah. Tu lah. Tapi sekarang siapa tetamu? Kita tak ada rumah. Tak ada rumah. Jadi kita berada di Woodlands. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada tuan rumah kita, iaitu Syairi dan juga ibu bapa beliau lah. Jadi sebelum mula rakaman tadi, kita nak habak sikit lah. Dapat makan mi siam. Sebab itu tadi Bukan selalu lah dapat makan mi siam time malam-malam macam ni. Dari pukul 8, pukul 9, jarang. Tadi ada orang komen, apa? lain kali sebelum recording jangan makan dulu, ni sumpahannya. Sebab itulah sumpahan dia. Ni bukan sumpah orang kasih makan, sumpah orang tak dapat makan. Dia jealous sebenarnya, dia hati tak dapat datang. So kan? kita selepas ni kita akan menjamu selera dengan asam pedas. Asam pedas dengan lepas tu ada pucuk ubi air pucuk ubi dengan sambal air asam. Next week buat buka kat sini lah. Bagi orang lain tak apa, tapi buat kat sini juga lah. Kau madang nak makan free je. Jadi tanpa berlengah lagi, kita nak kenalkan lah tamu kita pada malam ni, itu seorang Pak Andam. Dan sebelum itu juga kita pernah bersama-sama dengan beliau kita buat DJ dulu. Jadi kita akan rungkai lah. Kita akan rungkai. Yes. Jadi without further ado, apa khabar Ayi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Sekali kita kamera sikit. Sekali lagi kita cakap terima kasih Ayi kerana ada jumpa kita di rumah anda. Terima kasih kerana sudi mengundang Ayi. Jadi Syairi Fazil, nama yang diberikan ataupun nama gelaran beliau di Facebook dan di Instagram kan. Nama Pak Andam?
Ai Fazil. Ai. Instagram Ai Fazil. Instagram Bukan Ai baru, Ai, okay, kita dah kenal dah lama ya. Nama betul Ai apa? Syairi, Muhammad Syairi. Muhammad Syairi. Okay. Kita panggil Ai je lah. Jadi for the benefit of the listeners tonight ataupun the viewers yang ada pada kita, malam ni kita akan panggil Ai je lah, senang lah. Ai je lah. Kita ingin bawa kembali detik-detik pertama kali kita berkenalan Ai. Ya, betul. Actually kita dua dah kenal sejak bangku sekolah dulu. Betul. That was don't know how many years ago, maybe 15, no. Kau relax, so 15, 16, relax. 20 lebih tahun yang lalu Tahun betul. kita di bangku sekolah tu I was in Sec 4, Sec 5. I was in the lower Sec 2. Sec 2, correct. That's where we kita buat persembahan hari raya di sekolah. Satu kata orang tu detik yang cukup manis masa dulu kan sekolah famous lah kira. Sekarang tak famous. Masuk ni dah 87 kali kau ulang tu. So it's always nice when you see old friends. Betul. Berjumpa balik. Dan kali kedua kita berjumpa kembali bila di wedding, salah seorang wedding tu. Ai ada berjumpa dengan aku lah, ada beria-ria nak join DJ lah, nak macam nak jadi MC. Jadi kita lah panggil, kita bawa Ai bersama kita. Dan tu masih di Azuri Entertainment. Sekarang dah tutup sekarang dah tutup. Azuri Entertainment Dengan arwahnya dengan arwah dengan adiknya. During that part kita took him under our wings, mempelajari the basics of macam mana nak buat MC waktu banyak Jadi sebelum banyak juga banyak juga kawan ajar. Bukan dia, bukan orang lain. Sebelum Ai jadi Pak Andam ni, kita Ai jadi DJ lah. Actually bila part aku dengar Ai dah start to do buat Pak Andam, I was a bit surprised. You know, I wasn't. I was a bit surprised. I didn't see that side of him. Okay. You know, what I thought was dia, I always thought yang dia punya orang macam selalu suka, dia orang ceria. Yes. So dia nak maybe he wants to be MC so that he can be more upfront. Tapi pada masa yang sama, beliau ni pun kira pemalu juga orangnya. Betul. Malu tapi mau. Tapi dia sampai sekarang masih hutang kita. Utama Dia masih sampai sekarang masih belum berani lagi nak buat hosting tau. Actually dah buat sekali. Time tu birthday Hari jadi. bersama arwahnya. Itu kali pertama lah Ai buat persembahan sebagai MC. Tapi kenapa Ai buat masa I think was 6 years ago, 7 years ago, Ai nak nak try bidang MC ataupun hosting ni. Apa yang buat Ai macam terdetik? Pada mulanya dulu memang Ai suka menyanyi. Betul, Suka betul. menyanyi macam Suara dia sedap. tak adalah, biasa je. Hello. Nyanyi then sikit karaoke. So bila nampak pertama kali jumpa Abang Azmi waktu tu di event orang kahwin kan. Betul. Jadi dapat bila kena send kena tulis lagu tu Abang teringat masa zaman-zaman kita flashback sekolah. lah, flashback. So bila Abang Azmi cakap join sekali dah okay. Ikut-ikut lah. Belajar lah. Belajar something new kan. Kita dulu dera dia tau angkat speaker, gulung kabel. Sebab ni semua baptism by fire. Kira nak kena Betul. you need to go through the process. Correct. Proses pembelajaran nak jadi MC, nak jadi DJ ni. First tak tahu apa-apa, gulung wire, gulung kabel. Correct. After that kalau kau buat setup dengan Kak Ayu, pandai-pandai lah nak kena tape betul-betul. Tak boleh Nak sengit. kena rapi bro. Sengit sikit dah kena marah tu. Dia punya benda yang paling dia tak suka, jangan sampai kabel jadi misiam. Ingat tak misiam? Kau muka ronyok macam misiam juga Dia ada. datang dengan aku, dengan kau, dengan semua kena. Kalau boleh dengan pengantin-pengantin dia nak bebel. Kita kalau dah set up dulu hari kalau boleh jadi orang tak nampak sudah. Bawa meja Bawa meja, slip bawa meja. Buka selak meja tu kau dah macam Nanti bila sarang. Bila Pak nak tear down tu nanti boleh fikir kan. Jadi from there kita belajar, kita sama-sama apa yang kita belajar, apa yang kita pelajari, kita impart apa yang kita tahu pada Ai. Betul. Kalau Ai boleh singkap kembali kira kenangan yang paling manis sekali Ai buat. Ai lalui sebagai seorang DJ ataupun MC. Ai ada ingat tak kenangan yang paling manis sekali? Kenangan bila kita sama-sama bila kita sama-sama dah habis event tu, kita sama-sama together, lepas tu pergi minum. Kita Minum lain bunyi. Macam dah habis kan. Macam I miss that moment lah. See. Wow. It was not the moment, but it was the after. Selepas kita selesai, satu event tu, bila kita duduk, kita we have our time amongst ourselves. I think that
that bonus that keep us together Bonding, until correct. today lah. No, in fact alhamdulillah kita tak kata orang tu silaturahmi tu masih ada, insyaallah. Tak lose contact lah. Tak lose contact. I mean there was a point of time where kita semua buat haluan masing-masing busy. Betul. COVID and everything lah. COVID doesn't help. So I think at one point of time we walaupun tak lose contact tapi we didn't really keep in contact lah. Tapi only recently masa raya dah we go over to your house, then after that ayah datang rumah, and also at the same time kita jumpa. And beberapa kali kita pergi majlis pun situ ayah dah start buat pandam kan. Kau ingat tak Mi? Manap, bila aku cakap dengan kau bila kita dapat tahu yang Ai dah so far make it dalam bidang Pak Andam ni. True. We had this conversation. I mean, I'm not saying this because Ai kat depan mata tapi we had the two of us we had this conversation. Cakap, Ai dah Pak Andam dah buat Pak Andam and he's got dah menempah nama tau. Orang kat luar sana dah mula tahu siapa. Booking banyak kira dah Syarif nama Fazil tiap minggu dah ada, and Yes. we sedikit sebanyak rasa macam bangga tau. Correct. Walaupun kita tak ada kena-mena Dengan line tu dengan lah. line tu Pak Andam ke apa, tapi to a certain extent kita cakap ni we know him, we feel very correct. proud lah. True. Earlier aku cakap aku was a bit surprised bila kita dapat tahu yang Ai dah pun berkecimpung dalam Andaman. You know, I didn't see that side of you. You know, I was thought you were, you know, like I say kita you were nak ke depan, nak outspoken. You know, bukan kita nak cakap seni Pak Andam atau Andaman ni is kata orang tu behind belakang tabir. Tapi diorang pun Pak Andam atau Pak Andaman ni semua dia play a very important role dalam majlis walimah. Betul. Walaupun kita kadang-kadang terlepas pandang macam DJ Andaman, you know, kita selalu sering kali dilepas pandang. Betul. So nak tanya sikit lah, macam mana Ai boleh terjerumus Macam mana boleh get involved in dalam bidang Andaman ni? Sebelum ni memang dah minat ke ataupun dah belajar mana-mana ke? Cerita dia panjang sebenarnya. Ui, Tak apa, ada masa. Sebab nak tunggu, nak panaskan asam pedas ada masa. Mula-mula bidang dalam bidang Andaman ni, makeup ni kalau Pak Andam ni Ai baru start. Ai dalam 3 tahun gitu baru start. Tapi dalam industri makeup ni Ai start daripada umur Ai masa lepas NS tu dah start dah mula berjinak-jinak masa untuk make upkan saudara mara tunang, kawan-kawan nak make upkan tunang, dinner and dance. So Ai ketika jadi Ai suka drawing, suka sangat lukis. Melukis kan, suka draw portrait. I think from there, so bila draw portrait tu kita draw kening, kita draw mata, all that kan. So dari situ I rasa minat Ai tu terus ke dalam, tak sengaja tu macam conteng-conteng muka kakak kan. Kesian kakak. Dila. So dari situlah dia nak pergi dinner, nak pergi kita make up kan. Dari situlah Ai start. Serius You always had that maybe talent tu kita belum pergi nampak. Tapi you had that background ataupun artistic in you back then. You baru mula-mula tu daripada bukan conteng lah, kita hias muka orang-orang kenalan Ai dulu lah. Betul. So dari situ macam mana boleh berkembang pula? Soleh lah, hias kita berias Soleh. Hias lah Anda pun ada semua. apa, Christmas tree Dah Christmas ni Then macam soleh pada tahun lepas 2008-2009 Ai dapat kenalan. Dia nak pakai untuk makeup untuk satu drama Channel 5. Wow. Ingat tak drama apa? Fighting Spider. Masa tu cerita Fighting Spider. Cakap dia tenang Fighting Spider. Dia bukan Fighting Spider lain Okay. Fighting So Spider dia nak pakai untuk projek tu lah. Dia jadi dipanggil some of the makeup artists to join. So I join buat untuk a few episode. From there then buat untuk competition, Diva Center, all that I buat. Pernah sertai peraduan solikan semua? Peraduan tak pernah. Tak pernah. Okay. Make up kan untuk show lah. Perjalanan Ai tu daripada bila you Dia daripada Woodland naik MRT. Itulah. Naik MRT MRT jauh sih. Alah, Naik bas feeder dulu. Kau masih nak repeat So perjalanan Ai tu mula berkembang sebagai seorang muah
MUA kan, you started as MUA sekarang jadi Pak Andam. How do you kata orang tu kembangkan diri you untuk dalam especially in our industry, kita Malay Muslim industry ni, untuk menempa nama it's not easy. Betul. Kita kadang-kadang perlukan ada portfolio kita. So what you do in your case untuk kata orang kembangkan seni AI ni dalam bidang andaman? I rasa dari segi kita dekat Singapore ni dah banyak Pak Andam. Kita tengok macam-macam Pak Andam. Baru-baru ni sejak COVID tu kan kita tengok sejak Pak Andam dah berkembang. So macam mana I nak something different yang dari segi servis lah. Especially macam bila I buat sesuatu macam andaman untuk pengantin tu, I anggap majlis tu adalah majlis keluarga sendiri. Wow, personal touch lah. Personal touch. Jadi kita buat tu, kita tak concentrate dengan andaman saja. Macam I akan tolong selagi mana yang I boleh tolong, I tolong. Selagi mana macam kita buat macam bayangkan tu adik kita sendiri kahwin kan. So kita kira all out lah. All out. Macam tak ada hold back. Correct. Kita tolong selagi mampu. Kita pernah interview sebelum ni beberapa orang Pak Andam, yang diantaranya Abang Syukur, Abang Bo Abang Bo satunya, memang nama legend lah. Kita pun ada siapa, ada a few ada satu saudara sepupu bini aku. Betul. Aku lupa nama. Yang baru-baru ni kita pun ada bersama Hambali. Yes. Hambali. Dan kali ni kita bersama AI pula. It's a small circle walaupun dah mula ramai, dah mula berputik lah satu Pak Andam. Tapi aku percaya setiap seorang daripada mereka ada dia punya kelainan. So apa yang membezakan AI dengan Pak Andam yang lain ialah you tend to do it with a personal touch lah. Macam tadi AI cakap, ada macam dia regard, macam dia solidkan adik dia sendiri, macam tak hold back lah, kira all out lah. Boleh nampak perbezaan dari kalau macam orang buat macam Malakada ataupun boleh nampak. Mungkin kita tak nampak, tapi orang yang pengantin tu nampak sendiri kan servis kita macam mana tu. Bila kita macam kita buat dengan keikhlasan kan, keikhlasan, jujur kan, dan kita bukan mestilah kita satu kerja kita nak perlukan wang, tapi tak, kalau kita ada minat dalam passion tu, kita akan buat selagi kalau kita nampak pengantin tu macam kita hiaskan dia dengan cantik, kita rasa macam kepuasan dia tu. Kita throwback sikit Air tadi cakap dia mula daripada melukis-lukis dekat drawing block, draw muka orang, tapi lepas tu dia upgrade draw muka kakak dia. Tapi do you receive any form of formal training sebagai seorang makeup artist? Formal training macam I crash course, banyak crash course saja. Pergi satu hari course kita belajar. I banyak self taught. I suka membaca, tengok majalah, YouTube. Masa tu YouTube masa tu YouTube belum ada lagi kan. So kita tengok majalah pengantin. But how do you emulate? How do you ikut daripada majalah tu, macam mana ikut? Dia cara kalau sekarang YouTube senang. Ya, betul. Dia buat ni step by step, you can literally visualize the tutorial and everything. Tapi kalau daripada gambar, static picture, macam mana I ikut dia? I tak tahu maybe tangan ni sebab kalau suruh kita jahanam dah macam YPG lah. Mungkin memang minat kan. Jadi kalau dah minat tu, kita dah automatically tak tahu macam boleh jadi. Do you practice often? Do you practice that? Kalau masa zaman-zaman tu memang jarang praktis lah. Kita just lukis-lukis kan. Bila dah terjerumus dalam terjerumus dalam bidang ni, masa tu tu try praktis banyak, tengok different look. Kadang kita tak semua yang look yang kita suka tu orang yang nak make up tu suka kan. Jadi ataupun kita sesuai. Correct. So, masing-masing pengantin ada cita rasa mereka sendiri. Betul. Kadang-kadang apa yang kita rasa sesuai, mungkin daripada pandangan orang tu tak sesuai. Sekarang ni lagi pengantin-pengantin ada yang nak macam very simple look, ataupun simple pun macam-macam simple juga pun nak kena simple look tu yang susah kadang. Betul. Yes. Sebab kalau simple sangat nanti tak boleh bezakan antara pakai makeup tak pakai makeup kan. Nanti kalau simple sangat tak tahu mana satu mak anda, satu pengantin. Tapi dari mata kasar orang yang tak tahu apa-apa pasal hiasan, solidkan everything, perbezaan antara Pak Andam dengan, kita pernah tanya perbezaan antara Pak Andam dengan
makeup artist. Oh beza, sangat beza. Beza. Okay, makeup artist ni beza sangat makeup artist dengan Pak Andam atau Mak Andam. Makeup artist ni dia makeup, styling, dah. Okay. Dia, kalau Pak Andam ni kita kena tahu adat-adat dia, cara-cara pengantin tu nak macam duduk kat pelamin, cara-cara dia pegang keris, cara kita kena tahu benda-benda tu semua. Adab dia sebenarnya ada. Itu more tu Pak Andam dengan Mak Andam lah. So makeup artist ni is just a touch and go, go. makeup tu dah okay. Yeah. I've seen this a lot of times, a couple of times. So-called Mak Andam ataupun Pak Andam. It's hard to differentiate. Pasal kalau selalu pengapit seorang pengantin, kita assume dia adalah Mak Andam ataupun Pak Andam, kan? But how to differentiate dia adalah Mak Andam ataupun Pak Andam dengan makeup artist is when you see it on hand. Betul. Bila kau on the ground, macam kita sebagai seorang MC, MC is the best person kita to boleh nampak is eagle eye view. Kau boleh nampak siapa, who's doing this, who's doing that. Then I've come across a couple of times where kita boleh nampak Mak Andam dan juga makeup artist. There's the difference. Like what you say, Mak Andam, makeup artist, they are more on making dia nampak lawa. That's it. Correct. But Mak Andam or so-called Pak Andam, they do that extra. Not that extra, is they they must be well versed in the adat resam kita. Cara tutur sila, macam nak duduk pun sama. Kita pernah memperkatakan tentang ni tentang salah sebuah majlis yang kita pernah bikin. I'm not nothing against any particular race ke apa, tapi pada majlis tu I think they engage daripada company seberang tambak, and semua bukan orang Melayu. Okay. Daripada photographer, daripada floor manager, whatever, semua, including makeup artist. Tapi sayangnya orang-orang yang ni tak boleh salahkan sebab diorang bukan orang kita. Diorang tak begitu peka dengan kita punya adat resam. So the best part is that dalam majlis tu pula keluarga nak buat tepung tawam. They want to do everything traditional, and we cannot expect orang-orang yang berbangsa asing ni tahu tentang kita punya adat resam. So lost. Everything was lost. Diorang tak tahu apa nak buat, pengantin pun tak tahu apa nak buat, keluarga tak tahu apa nak buat. Nasib baik time tu kau literally tolong pengantin, because pengantin duduk sembarang, keris tak keluarkan daripada samping, duduk tak keluarkan cucuk bendala tu kat tu. My point is that it's very important. Tak banyak sikit mungkin kita kena tahu dia punya tata susila. Keris tu ada makna dia. Really? Kalau kita letak di sebelah, selalu keris ni kita letak di sebelah kanan dia. Kalau kita kanan tu maksudnya dia dalam keadaan yang tenang. Wow, tenang. So kita bila dah sanding, kalau kita letak sebelah kiri, maksudnya dia sedang bersedia untuk bertempur. Itu maksud ada makna-makna dia dah. Kalau keris tu kat tengah. Kalau ke Jawa pula dia keris dia di belakang. Betul. Itu semua. Tapi masalah tu, aku Jawa. Tapi kau imagine kalau aku selit keris kat belakang, tak sampai tu. Dah lah badan tu jadi bulat, tak sampai. Aku tak nampak keris kat mana. Capai-capai tak sampai. Nampak keris nampak. Jadi okay, tapi ini semua Ai belajar dari mana? Dia punya adat resam. Okay, Ai banyak bertanya. Ai suka bertanya. Itu penting, satunya penting. Kita jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk menerima ilmu. Pasal Ai masih belajar lagi. Pasal Ai masih belajar. Ai masih baru lagi dalam bidang ni. So banyak lagi yang perlu belajar. So kadang ada bekerja dengan mak andam lama. Ada mentor-mentor lah. Ada. Kadang Ai akan cakap dia macam tanya kalau ada advice, kalau ada kalau ada perlu yang Ai perbaiki, just voice out. Betul. I akan cakap kalau tak cakap dengan I, jadi I boleh improve. I tak kecil hati tak apa. Dan ni diorang dengan seikhlasnya diorang akan cakap sometimes what we need is feedback. A constructive feedback. Ataupun constructive criticism. Criticism. So dari situ kita belajar kan. Kita perbaiki diri kita dari situ. So I banyak bertanya, banyak buat research juga. So nak tanya dulu masa time buat DJ kita pernah tak kena marah dengan kita ke apa? Pernah tak? I cannot remember. No, I don't think so. Tak pernah marah. Tak pernah kena marah. Tegas saja. Tegas. Siapa? Between me and Manap, siapa lagi garang? Siapa lagi tegas?
Sama kot. Sama. Sama. No, ni aku nak kena accept lah. I think I'm more tegas. Yeah, correct. I'm more tegas. Correct. Aku pernah kena marah dengan kau. Betul. Pernah kena More jelik tegas. macam campak batu. But there's a reason Yeah, betul, behind betul. it. Kita so that at least kita faham why you do this, why you do that. Same things in every trade lah. You buat apa-apa pun service. Sometimes kita yang orang-orang yang bukan old timer lah, yang atau pengalaman, Lebih berpengalaman. kita tahu yang benda tu salah ataupun ada silap, ada kurangnya. Kalau kita tegur orang yang bersangkutan dengan kita, why not, kalau benda baik kita tegur. Betul. Jadi That should be the way. dari situ kita belajar lah. Kadang-kadang kita betul. dengan matikan, that's the only way. Kita dengan tindas, betul. kita cuma teguran, okay ini dah patutnya buat gini-gini. Then kadang-kadang kita tegur tu ada kasar sikit. Biasalah. But we there's always a reason macam we meant well. Yeah. At the end of the day we meant well. Tapi Ai kira nasib baik. Dia tak kena pergi beli cakwe dengan tahuih. Kau ingat tak? Dulu selepas Ai ada satu hamba Allah ni, dia ikut kita lah, sama lah nak belajar jadi MC, soundman everything kan. Kebetulan time tengah-tengah majlis tu dia kata he needs to rush off soundman, nak kena run some errands lah. Cakap okay lah, since the two of us ada kat situ. Tapi dengan syarat. Cakap apa syaratnya? Kau nak keluar kan? Tengah kerja kau nak keluar. Kau patah balik, kau singgah ni kedai, kau beli tahuih dengan cakui. Okey. Dia patah balik dia beli. Dia kena rocok. Betul-betul dia patah balik. Dia patah balik lah. Tak baik lah. Jangan put nama mesh lah. Tak boleh lah. Mesh. So okay, daripada bila you mula-mula bertapak dalam bidang solekan andaman, dia punya challenges ataupun dia punya betul-betul kesukarannya apa yang Ai nak kena hadapi? Overcome okay. Kadang-kadang pengantin lagi-lagi kita make upkan, kita hiaskan pengantin lelaki challenge dia tu, kita kadang kita tak nak make up tu terlampau nampakkan yang dia terus nampakkan make up. I see. Yes. So, okay. Kita betul-betul, kalau I very straight dalam hal ni pasal font macam color tahu. Bisa I akan make sure yang kalau natural lah. Depends on pengantin tu juga. Okay. Kalau dia perlukan yang ketebalan sikit kerana ada kita perlu cover. Ada betul. keaiban masing-masing. Betul. Ada cacat celah masing-masing lah. Dan dari segi timing, kadang sekarang ni kita tahu yang semua buat event. Betul. Diorang ada time limit 4 jam. 3 jam, 4 jam. Ya. Kadang sampai 3 outfit. Wow. 3 baju. Oh. So time tu kelang kabut. time tu kita kena, masa nikah tu mengambil masa juga. Betul. Kadang kita tak tahu, kadang things happen. So kadang kita kena bekerjasama dengan mak anda, MC, kita semua bekerjasama. So kita akan, kadang itinerary tu dah siap, tapi kita terpaksa selalunya kita terpaksa ubah untuk dapatkan sesuaikan dengan apa atau cara tu semua lah. Itu challenges lah. What he say is true. Selalunya setiap, I don't know, dulu kita majlis bawah blok, we have all the time in the world. Kita ada 7 jam, 8 jam. Betul. Daripada 10 pagi sampai 6 petang, kadang-kadang sampai maghrib pukul 7. Diorang nak 3-4 baju pun kita tak kisah. Pasal apa? You know that got at least ada 3 to 2 hours on each baju. Correct. Sekarang event is no longer macam gitu. Now paling banyak pun 5 jam. Betul. 5 hours. And 5 hours kau nak squeeze dua baju pun dah rabak. No, kalau ada 3 Kalau kabut dah. And especially time nikah. Betul Ari cakap, I agree with him. Kalau nikah tu kan, kalau kadi tu dah dragging atau tengok kadi lah kan. Betul kadi. Kalau time nikah tu dah drag and it's snowball. Betul. Dia ripple effect all the way. Yes, pasal you will know that Kira dah timing dah lari. dah overlap lah. Everything will overrun. Yeah. Yeah. So timing is very critical nowadays. Kalau ikutkan konteks walimah sekarang ni, Betul. timing is very important. Tapi jika dibandingkan solekan ataupun nak siapkan pengantin lelaki dengan nak siapkan pengantin perempuan, pengantin lelaki is fairly a bit more simple kalau dibandingkan. A bit more simple, betul. Sebab pasal hairdo. Kalau pengantin perempuan Tak ada rambut lagi senang kalau pengantin perempuan misal kata yang tak berhijab, lain baju, lain rambut. Betul. Habis yang berhijab pula, kalau tu lain baju, lain style. Lagi dengan dress yang sanggul lintang, they need time to tapi kadang madam-madam sekarang ni, dorang boleh
diorang boleh time tu, walaupun time singkat tu, diorang akan siapkan Berapa lama training. Ya, betul-betul. Baru-baru Ai rasa gugup tak? Macam nervous ke atau macam tak confident ke? First memang First time Ai jalan seorang. I jalan seorang. First ingat lagi, first tu jalan seorang, I macam a bit nervous lah. Tapi selamat I ada experience dalam bidang ni dengan MC. So I tahu macam selok belok ni, kita macam I suka observe kan. So I tahu dia punya macam mana Atur cara lepaskan apa-apa. So you know what's going to happen next. So you can you can better prepare itu lah. yang I terima kasih kepada apa ni Azuri. Kerana pasal kasih I that experience. So from that experience tu, walaupun dalam bidang lain, tapi I gunakan, is the same industry lah, kawinan kan. So I from tu I buat lah. Alhamdulillah it turned well. Alhamdulillah. What's the most difficult thing untuk menepah nama Ai Fazil ni dalam untuk menapak dalam industri ni? What's the most difficult thing? Difficult yang susah mungkin mungkin I belum ada, because I freelance kan, I belum ada baju, you know, that kind of thing. So I see. So banyak pak anda pun sekarang diorang akan ada baju pengantin, so maybe I a bit masih baru lagi. So susahnya, cabaran lah, I think cabarannya ada macam orang mengenali I sebagai Pak Andam yang Itu cabaran dia lah. Itu cabaran Dia dia. sekarang ni macam mana? Misal kata kalau macam Ai kata Ai tak ada baju sendiri and everything. You cuma boleh buatkan siapkan ataupun solehkan. Correct. So how do I go if let's say if I were to get married? I mean, Lagi. no. Lagi example, contoh. Lagi. Ni, Jangan. Kai kena tengok. Saksi aku. Kau masih lah. Mati sama-sama tu. Okay, misal kata ni, if a pengantin, I would like to engage you. Tapi macam mana, baju-baju semua I have to settle. Harus sediakan. I akan You ada contact lah. Ya, ada contact. Recommend lah kira. Sementara ni I bersama dengan satu bridal juga, dengan The Aura Bridal. So banyak yang diorang akan kasih I tugasan kat situ. So kalau ada pengantin yang inginkan servis untuk dia tak ada bridal, I akan recommend dekat. I see. Ya. Bercakap tentang cakwe dengan tahwe, orang tu masuk Dah masuk, Syadira Dia Light. sedap. Aku pun nama dia Syadira Light. Okay. Memang I think I can share your sentiments lagi Memang kita bila baru-baru nak bertapak dalam industri walimah ni ataupun events we call it, untuk mendapatkan kepercayaan ataupun mengembangkan nama kita for the first few maybe 1 year is going to be quite tough. Pasal kita orang baru. Betul. Tak banyak orang yang mengenal kita. Reputation belum ada lagi. Reputation belum ada. Tapi but if abang, no, I see you. We both see you. You have grown in your dari Andaman you every time you keep yourself relevant. You upgrade yourself. Then you also kata orang tu make yourself known dalam social media. You upload your gambar-gambar pengantin and it builds your profile. Bila at the end of the day, bila our 90% of our customers semuanya wanita. Baik MC, baik Andaman. Walaupun nak kena solehkan pengantin lelaki, tetap yang engage kita tetap pasangannya. Betul. Because apa, I found it perempuan ni dia more visual. Bukan lelaki tak kuasa. Lelaki tak kuasa. Perempuan ni more visual. Jadi bila dia nampak benda-benda yang cantik dalam Facebook, social media gitu kan, so dia tahu feedbacks also play an important part. Betul. I think you have done well over the past couple of years. Sejujurnya, And we will kata orang tu, kita cakap we are proud of it lah. Kita I mean tak kisah bukan saja AI lah. I mean kawan-kawan kita yang sangkatan kita dalam industri ni, apabila kita nampak dia dah berkembang, dia dah maju, kita sama-sama nak kena support lah, InsyaAllah. Terima kasih. Dalam pengalaman Ai sebagai seorang Pak Andam ni kan, I'm very sure lah, I mean tak semua orang yang good looking. Ada yang muka macam kena langgar bas, lepas tu basnya kostan langgar lagi, Wah, rabak apa tu? Itu pun kira cabaran juga. Itu cabaran. Tak semua okay, this is a bit sensitive Tak semua Pak Andam dari segi pengalaman saya ada yang memilih pengantin. Serius tu? Ada yang memilih pengantin takut. Tak boleh. So bila ada pengalaman, jadi
diorang akan pass kepada Ai tau. Macam dari segi pengalaman Ai. So Ai cakap, it's okay, tak apa, ini aku punya cabaran. Orang tu percaya aku nak Challenge bikin. for you Challenge lah. for you. Tak apa, it's good for my portfolio. So I anggap tu satu yang positif. So I jalan aja. So kita kena tahulah apa yang kita perlu lakukan. Mungkin let's say orang tu kulit yang agak gelap, kita kena tahu apa yang kita Yalah, nobody's perfect. Nobody's perfect, correct. So Correct. kita, tugasan kita untuk kasih dia nampak Sempurna. sempurna. I mean like presentable lah untuk, I think untuk at the end of the day, Yeah. it's true. I mean kalau orang je pengantin je dah lawa, dah cantik, dah ada rupa, memang senang lah. Minimal Minimal, betul. Tapi when you get people macam kita, Yes. nyata handsome, gemuk, it's a challenge for you. Challenge, and correct. you take it in your stride to okay, never mind. Then but that is what is most important now. Betul. And visually orang belakang tahu, oh dia ni walaupun pengantin pecah kapal Titanic, tetapi bila dia dah hiaskan, dia dah solidkan lawa, is a kata orang tu achievement by itself tau. Bila orang yang pengantin tu give you a valuable feedback from his heart. No, abang, I see you in your social media, I see how they comment and feedback you. Yes. That plays a very important That's role. why I totally agree. That's why it brings me to my point. Tadi I think one of the viewers mention, apa kata nanti lepas kita habis record podcast ni, Dia dekat kita. tak, lepas kita record podcast ni, kita jangan end live dulu. Ai cuba solidkan antara aku ke kau. Ai okey tak Ai? Boleh, okey? Boleh. Tak Boleh, tak tak? tahu bazir make up ke buku kita ni. Okey je. Selalu pakai satu palette. Dia kena pakai dua dulu. Tak. Aku masih ingat dulu. Dia pakai palette tu. Side track. Apa dia? Pergi urut kat Batam dulu. Astaghfirullahaladzim. Orang pakai Kan setengah. haram. Orang pakai setengah. Lulu. Aku satu bro. Ya, sebab dia Banyak bigger surface area. Surface dia banyak. Jadi tak tahu make up okay. Which is more challenging, make up seorang wanita ataupun seorang lelaki? I think dua-dua ada dia punya challenge sendiri. Dua-dua ada challenge, tapi Now very wise and very Yeah. politically correct answer. Betul. Don't want to offend anyone. tapi wanita dia ada banyak sikit dia punya dia punya makeup, rambut, dia punya tugasan dia lebih lagi lah untuk Alis mata madam-madam. dia lah. Ada layer banyak bro. Correct. Ada layer. Aku tak sampai sekarang aku tak faham. Lelaki ni untuk pengantin lelaki kita bukan hanya makeup saja kan untuk dia, tapi kita dari segi dia punya debaran dia, kita kena kontrolkan dia, tenangkan dia. Lagi dia banyak nalika and everything. Ya, correct. Masa kadang-kadang gemetar dia belum tu. tanya macam tanya pengantin dia okey, dia kata okey bang, belum lagi. Tapi bila dia dah siap, dia dah siap tu dia dah start, abang saya nervous. Kita nasihatkan dia lah. Very good point. Very good point, Ai, if you don't mind sharing, how old are you? This year? Saya 38 tahun. 38, and you mulakan Andaman ni bila umur? 35. And Ai masih lagi belum berkahwin, masih lagi single mingle, masih single mingle. Alright. So macam mana Ai nak relate untuk tenangkan seorang yang akan bernikah padahal Ai sendiri belum menikah? Macam mana? Wow. Okay. Betul. Itu orang tak tahu Yes. Orang cakap kita macam basic lah, so dia berzikir, berzikir, tenangkan cakap dia, semua akan menjadi lancar. Jangan fikirkan yang jangan fikirkan yang macam ni panjang ni, jangan terlampau fikirkan sangat. Kita distract dia. So benda-benda yang lain yang kena mengena dengan macam kadang-kadang dia risau makanan macam mana, ni macam mana, macam mana. We came across here. That yang itu groomsmen play a part. Correct. Groomsmen dengan bridesmaid play a part. Jadi kita kalau boleh macam jangan risau benda ni semua. You just concentrate on your nikah. Lain semua insya-Allah semua will settle. Jack